Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sama-sama pada pagi ini mempelajari kitab Al-Hikam, sebuah kitab yang membicarakan tentang ilmu tauhid dan perjalanan orang yang salih menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kaedah-kaedah ya, cara kita as-salik, cara kita berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mengikut kaedah-kaedah ini kita akan sampai ke hadrat Allah dalam keadaan kita merasakan kepuasan dan ketenangan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah taala, pada pagi ini kita meneruskan lagi kata-kata hikmah yang telah disusun oleh seorang wali Allah Al-Arifu Billah, Syekh Ibn Atta'illahi As-Sakandari rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Berkata al-Imam Al-Arifu Billah Asy-Syaikh Ibn Atta'illahi As-Sakandari, mudah-mudahan Allah merahmati beliau dan Allah berikan manfaat dengan pembacaan kitab hikam ini kepada beliau dan juga kepada kita sekalian. Ukhruj min awsafi bashariyatika an kulli wasfin munaqidin li'ubudiyyatika litakuna linida'il haqqi mujiban wa min hadratihi qariban. Ukhruj, keluarkanlah oleh kamu, keluarkanlah oleh kamu dari sifat-sifat kemanusiaanmu, yakni sifat-sifat yang keji dan sifat-sifat yang rendah, ialah semua sifat yang menyalahi kehambaanmu, supaya mudah bagimu untuk menyambut panggilan Allah dan mendekatkan kepadanya. Syekh Ibn Atta'illahi As-Sakandari rahimahullah ta'ala mengajarkan kepada kita bagaimana kita nak sampai ke hadrat Allah ta'ala dalam keadaan diterima oleh Allah, dialu-alukan oleh Allah. Allah pandangkan dengan pandang kemuliaannya, Allah pandangkan dengan pandang keampunannya, Allah pandangkan dengan pandang rahmatnya, dan Allah pandangkan dengan pandang keampunan. Ini bagaimana caranya? Ukhruj, keluarlah oleh kamu. Kalimah keluar ini ulama tasawuf menyatakan ianya memerlukan kepada riadah, kerana kalimah ukhruj ini ialah fi'il amr. Ukhruj, keluarlah kamu. Macam mana nak keluar? Mestilah kita riadah, mestilah kita mujahadah. Tanpa ada mujahadah, ianya tidak akan dapat kita mengeluarkan segala sifat-sifat yang keji pada diri kita. Kalau kita tidak ada sifat riadah, tidak melatihkan diri kita, jadi sifat-sifat yang keji ini masih lagi bertapak. Contohnya kalau kita sekarang ni, doktor kata, pakcik kalau nak sihat, pagi-pagi kena berjalan. Dah tua-tua ni tak boleh berlari, mati pula dia kata. Jadi kena jogging, kena berjalan. Pakcik-pakcik dah tua ni kena berjalan. Kalau tidak lagi semput. Mula-mula berjalan setengah kilometer, mula-mula 200 meter, kemudian naik lagi, riadah. Haji Rahman daripada desa Duyung boleh berjalan sampai ke Tehil. Begitu. Jauh. Terkejut Jeffrey. Haji Rahman naik apa ni? Jalan. Macam mana berjalan jauh? Kerana riadah. Boleh naik basikal sampai ke Padiksan. Kenapa? Kerana riadah. Kalau Jeffrey baru naik basikal dari sini Bukit Beruang, dah tercungap. Orang dah biasa dari sini sampai
PD biasa. Lagi seronok dan merasakan kepuasan. Kenapa? Riadah. Oleh sebab itu ulama menyatakan berdasarkan kata Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari ini, ukhruj ila fi'lu amrin, iaitu satu perintah. Perintahnya ukhruj anta ayyuhas salik, wahai orang yang, ukhruj anta, keluarkanlah oleh kamu. Siapa? Ayyuhas salik, wahai orang yang berjalan menuju kepada Allah ini. Keluar ini caranya birriyadah, iaitu dengan cara riyadah, ataupun dengan cara bil mujahadat, birriyadat wal mujahadat, dan juga bermujahadah. Riyadah dan mujahadah ini apa yang nak dikeluarkan? Bi awsafil basyariyah, iaitu sifat-sifat kemanusiaan. Tidak akan dinamakan seorang itu manusia, la yakunul basyaru basyaran, tidak dinamakan seseorang itu basyar, illa bihi minal awaid wal asbab wal akhlaq wa ghairiha, melainkan dia ada habitnya, mesti ada kebiasaannya, dia ada perangai dia ada kebiasaan dia. Kita ni ada kebiasaan dah jadi biasa, sehingga nak keluarkan dia, nak buangkan dia bukan satu perkara yang mudah, memerlukan mujahadat, memerlukan kepada latihan yang begitu cukup, latihan yang berterusan dan istiqamah, baru boleh mengeluarkan. Kalau sifat dia ni, sifat perangai dia ni suka belagak, bukan senang nak buang belagak dia. Kalau perangai dia perangai kedekut, bukan senang nak buang sifat kedekut dia. Dengan anak beranak pun dia kedekut, apatah lagi kalau nak menderma dan juga nak bersedekah, lagi kedekut. Dengan cucu pun dia kedekut. Kalau dengan cucu pun dia kedekut, apatah lagi dia nak melakukan ibadat sedekah yang boleh menyelamatkan ia daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Oh, dia paling berat. Dia memerlukan kepada mujahadat. Kalau sifat dengkinya sudah bertapak dalam hati, maka nak buangkan kebiasaan sifat tersebut, oh, dia bukan senang. Sifat dia suka melengah-lengahkan beribadat kepada Allah, melengah-lengahkan salat. Bila nak salat, situlah dia macam-macam. Dia suka melengah-lengahkan. Macam anak-anak kita, bila suruh salat, situlah dia kata sakit perut. Bila suruh solat, situlah dia kata dia belum mandi. Bila nak solat, macam-macam. Kerana perangai. Dan dia akan berterusan. Sampai ketua pun dia susah nak pergi ke masjid, dia susah nak baca Quran, dia susah nak duduk dalam majlis ilmu, kerana dia tidak ada riyadah. Walaupun orang ni duduk di tepi masjid, walaupun duduk di tepi surau, biasa dengar pengajian, dengar azan dilaungkan, tapi kerana dia punya awaid, perangai dia ni tak mau pergi ke semayang berjamaah, dia bukan tak semayang, dia semayang. Perangai dia tak biasa baca Quran, maka sampai ketua pun dia susah nak baca Quran. Perangai dia susah nak berzikir, sampai ketua pun dia susah nak berzikir. Perangai dia susah nak berselawat, sampai ketua bukan senang. Maka memerlukan mujahadah. Apabila umur seperti kita ni nak bagi biasa baca Quran, dia kena mujahadah, bersungguh-sungguh. Apa sebab dinamakan mujahadah? Sumyal mujahadah. Dinamakan dia mujahadah kerana diambil daripada kalimah al-jahdu. Al-jahdu memberi masuk al-masyaqqatu, iaitu kepayahan. Orang yang bermujahadah, dia memerlukan kepada kesungguhan menghadapi segala kesukaran dan juga kepayahan. Bukan senang dia nak datang, dah tua-tua ni datang ke masjid, boleh istiqamah dia sembahyang berjemaah, boleh istiqamah dia berzikir, boleh istiqamah dia berselawat. Ini bukan senang, ini bil mujahadat.
Macam mana boleh datang subuh dia secara berjamaah? Macam mana boleh baca Quran istiqamah lepas semayang baca Quran? Macam mana boleh tiap-tiap hari baca selawat banyak-banyak? Riyadah. Sebab dia sudah biasa. Kalau tidak, hari ini dia buat, besok dia tenggelam lah. Dia memang tenggelam. Hari ini dia buat, 2 hari besok kemudian dia ruyup habis. Sebab dia tidak riyadah. Ini disebut oleh ulama sufi, kalimah ukhruj itu ay ukhruj anta ayyuhas salik bil riyadat wa bil mujahadat. Apa yang nak riyadahkan? Min awsafil basyariyah. Maka apa sifat basyariyah? Iaitu di antaranya tidak dinamakan seorang itu bashar, melainkan minal asbab. Mestikan ada sebab-sebab. Sebab apa dia jadi malas? Sebab imannya tidak kental. Sebab apa dia jadi tidak berimanat? Sebab dia tidak ada ilmu. Sebab apa dia masih lagi sifat riak? Kerana dia tidak ada ilmu bahawa sesungguhnya riak itu menghapuskan segala dosa, menghapuskan segala pahala. Kenapa dia tidak suka beristighfar? Sebab dia tidak ada ilmu bahawa istighfar itu boleh menghapuskan segala dosa. Jadi asbab, itu makna asbab. Wal akhlak, dan juga akhlak budi pekerti kita. Akhlak yang baik, seorang yang tawaduk, seorang yang zuhud, seorang yang sentiasa mensyukuri nikmat Allah. Sentiasa lidah ini basah menyebut nama Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa? Kerana dia ini sentiasa dalam keadaan menyebut nama Allah. Mudah dia menyebut kalimah Allah apabila dia sudah biasa. Sudah biasa. Itu yang disebutkan oleh Tuan Syekh kita, Syekh Ibn Atha'illah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin. Ukhruj min awsafi basyariyatika. Huraiannya sifat-sifat manusia yang berhubung dengan faham agama terbahagi kepada 2. Ini telah kita bahaskan. Iaitu yang berhubung tentang agama ni terbahagi kepada 2. Ada berbentuk zahir seperti anggota-anggota kita, dan ada juga berbentuk batin yang berkaitan tentang rohani kita. Yang berkaitan tentang zahir terbahagi kepada 2, iaitu yang pertama yang berbentuk jasmani. Bentuk jasad ini seperti salat, kita mengerjakan haji, mengeluarkan zakat, ini semua adalah bentuk ketaatan, iaitu bentuk ketaatan kepada Allah. Bentuk ketaatan kepada Allah. Macam mana nak supaya kita ini rajin beribadat, kuat taat kepada Allah Ta'ala? Apakah kayu ukurnya dan apakah dia kaedah dan juga resepi dia? Al-Imam, seorang ulama yang terkenal, Al-Imam Haris Muhasibi rahimahullahu ta'ala, telah menyebut min ahsanil ibadah, di antara sebaik-baik ibadat, ayyam tali'a qalbul abdi min hubbit ta'ah, bahawa hati hamba Allah itu telah dipenuhi dengan cintanya ketaatan. Dalam hati kita ni, kalau kita penuhkan dengan cintakan ketaatan, sukakan kecintaan, sukakan ketaatan, suka salat, sehingga hati kita ini telah dipenuhi dengan kalimah tersebut, suka salat. Bila ianya sudah penuh dan melimpah, maka anggota kita ini akan mampu melaksanakannya kerana ia telah terpandang kepada hati.
Kalau hati kita ni suka maksiat, dia penuh dengan maksiat, maka anggota ni akan pergi. Dia akan pergi. Sebab anggota badan ini dia memandang kepada hati. Hati penuh dengan maksiat, dia akan buat maksiat. Tapi kalau hati ini penuh dengan ketaatan, cuba sebut taat, kita solat, dia sehingga dia akan solat. Kalau dia zikir penuh dengan kalimah Allah, dia cinta kepada Allah. Kalau contohnya kita ni benci dengan orang, kita penuhkan hati kita dengan benci. Aku benci dengan dia, aku benci dengan dia, aku benci. Tengok dia pun memang kita benci. Kalau seseorang tu kata aku suka dengan dia, aku suka. Hai. Kelibat dia pun kita jadi suka. Kalau suka. Kerana hati ini telah dipenuhi dengan suka. Oleh sebab itu, macam mana nak bagi kita ini suka beribadat, maka Syekh yang terkenal Al-Imam Haris Muhasibi, kitab beliau di antaranya Risalah Mustarsyidin. Kitab ni rasanya imam besar baca di Kampung Ulu ke kat mana ke? Risalah Mustarsyidin. Nipis dia. Mencik Kampung Keling. Kitab Risalah Mustarsyidin dikarang oleh Al-Imam Haris Muhasibi, dan kitab ni pun telah diterjemahkan sekarang. Al-Imam Haris Muhasibi rahimahullah ta'ala, di antara kitab beliau yang terkenal Al-Wasaya. Jadi saya petik dalam kitab beliau, Al-Imam Haris Muhasibi rahimahullah ta'ala menyebut, min ahsanil ibadah ayyamtali'al qalbul abdi, di antara sebaik-baik ibadat ayyamtali'a malik, iaitu dipenuhi qalbul abdi, iaitu hati seorang hamba. Mala'a ni mana dipenuhi. Seperti mana kita bersalawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la, bukan fil mala'il a'la, fil mala'il a'la. Ada orang kita baca fil mala'il a'la, dia tak boleh beza yang mana mak wajib muttasil, yang bukan mak wajib. Kalau hamzah berada di atas alif, maka mana boleh baca fil mala'il a'la, fil mala'il a'la, fil mala'il a'la. Ada imam-imam pun baca fil mala'il a'la. Khata'. Mana ada mala'un, mala'a yamna'u mala'un, tak ada mala'un. Mala'il a'la. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin, yang telah memenuhi gitu. Mala'il a'la, yang tertinggi sehingga hari kiamat. Sehingga hari kiamat. Ini kalimah mala'i. Kalimah mala'i. Perlu diperbetulkan. Jangan baca salah. Jangan baca salah. Dipenuhikan hati dengan ketaatan, maka setelah itu anggota badan akan terpandang kepada hati, dia akan jadi ringan nak beribadat, dia rasa mudah nak beribadat kepada Allah Ta'ala. Kata Al-Imam Haris Muhasibi, inna zunuba tuwarrisul ghaflah. Kalaulah hati ini kita penuhi dengan dosa, dia akan mewarisi kelalaian. Macam harta ini diwariskan, maka diwarisi. Dosa ini tidak dibersihkan dan tidak dipenuhikan hati dengan taat, tapi dipenuhi dengan dosa, dia akan mewarisi kelalaian. Kalau orang buat dosa di siang hari, dia takkan boleh tahajud di waktu malam. Ataupun waktu isyak, dia pergi suka tengok TV, cerita-cerita yang mengarut-ngarut, orang yang mendedahkan aurat. Ma'assalamah, dia nak tahajud di waktu malam.
dia akan jadi malas. Baru nak tahajud, situlah nak terkentut dia. Bila nak tahajud, situ dia rasa nak terberak. Tengok handphone, tak terberak. Nampak tak? Nak tahajud, dia nak terberak. Nak baca Quran, situ nak terkencing. Dia halang kita. Sebab dia telah diwarisi. Dosa itu mewarisi. Maka dia wariskan. Oh, nak clear waris ni bukan senang. Nak mengenal siapa pewaris dia yang ada dalam hati, memerlukan kepada guru yang mursyid. Kerana telah diwarisi. Siapa warisnya? Ini pewaris dia. Ini warisnya. Maka ini kena buang. Apabila kita sinarikan ahli waris, maka dia bukan ahli waris. Kena buang ni. Selesaikan. Bila dah selesai, barulah hati ni bersih. Selagi dia ada pewaris, saya tak selesai. Selagi ada pewaris. Oleh sebab itu Syekh menggunakan kalimah inna zunuba tuwarrisul ghaflah. Sesungguhnya dosa dia mewarisi kelalaian. Wal ghaflah tuwarrisul qaswata. Innal ghaflata tuwarrisul qaswata. Sesungguhnya lalai ini dia mewarisikan keras hati. Dia jadi keras. Tak payah tengok orang lain. Kita ni keras ke tak keras begitu. Adakah kita ni rasa tersentuh hati bila diceritakan tentang neraka, tentang siksaan dalam kubur? Ada agak-agak terasa ke tak terasa? Tengok orang sahabat-sahabat dah meninggal, hari-hari lalu depan kubur. Hari-hari lalu depan kubur. Sekarang pun ramai orang bagi hantar YouTube. Binatang korban, dia pun terkorban. Binatang korban pun dia pun terkorban. Tengok dia pun korban terus meninggal. Nampak macam sihat, dia pun terkorban. Berapa ramai? Kam min sahihin mata. Berapa ramai orang yang nampak sihat, tiba-tiba mata baghtatan, tiba-tiba mati mengejut. Berapa ramai orang yang sihat dan tiba-tiba mati mengejut. Allahu Akbar. Maka kalau hati ini tidak dipenuhi dengan ketaatan, dia takkan boleh buat taatnya. Cakap macam mana pun. Macam kita ni kalau tak dipenuhi, takkan boleh buatnya. Takkan boleh buatnya. Kata-kata nak selawat, tak dipenuhi selawat. Tak payah cakap banyak. Paling tinggi pun kita boleh 50 kali selawat je, ataupun 100. Dah tu dia jadi mulai malas. Dia selawat lepas sembahyang duha ni, Allah, situlah dia teringat nak beli roti canai. Dia teringat nak roti canai. Oh, lama tak kena roti canai. Dia jadi begitu. Sebab dia belum dipenuhi. Sama semua kita ni. Maknanya memerlukan kepada riadah, dia kata. Syekh menyebut lagi, wal qaswata wa innal qaswa tuwarrisul bu'da. Bila dah keras hati ni, dia akan mewariskan semakin meminggirkan, semakin menjauhkan. Jauh daripada apa? Minallah, daripada Allah. Hati sudah keras ni, dia akan jauh pada Allah. Wal bu'da minallah yuwarrisun nara. Bila seorang tu dah jauh dengan Allah, maka ia sebagai pewaris api neraka. Dia pewaris api neraka. Ini yang disebut oleh seorang ulama yang terkenal, Al-Imam Haris Muhasibi rahimahullah ta'ala. Kitab beliau yang paling masyhur Bugyatul, iaitu kitab Risalatul Mustarsyidin. Risalah Al-Mustarsyidin. Kitab ni telah diterjemahkan. Tak silap saya, sahabat saya yang terjemah kitab Risalah Mustarsyidin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, ukhruj, keluarkanlah. Disebut dalam kitab kita ni. Kita sambung yang di bawah tu. Sifat-sifat yang keji, sifat-sifat yang jelek, sifat keji, iaitu hasad, iri hati, dengki, sombong,
mengadu domba, merompak dan gila pangkat, sangat cinta pada dunia dan tamak, rakus dan sebagainya. Ini semua adalah sifat-sifat dinamakan sifat basyariyah. Sifat basyariyah. Sifat basyariyah. Seorang ulama yang terkenal yaitu Abu Talib Al-Makki. Imam Abu Talib Al-Makki, seorang ulama tasawuf yang alim. Nama kitab beliau Qutul Qulub, makanan hati-hati. Makanan hati. Syekh Abu Talib Al-Makki ianya adalah lebih awal daripada Al-Imam Al-Ghazali. Dia lebih awal daripada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Sehingga Imam Ghazali menyatakan, aku telah mempelajari kitab Qutul Qulub. Aku telah mempelajari kitab Qutul Qulub berkali-kali, khatam. Tapi aku tak kenal apa itu tasawuf. Ngaji je. Tetapi selepas aku riadah, selepas aku bermujahadah, menghadapi banyak kesukaran, kita bermujahadah bangun di tengah malam, bermula daripada pukul 4 kita bertahajud, bermujahadah, sanggup laluan, sanggup hadapi kesukaran, sanggup menghadapi kepayahan, tinggalkan tempat tidur yang empuk, bukan senang. Ini sebut memerlukan mujahadah, sehingga sudah menjadi biasa bahawa aku kenal, bahawa aku tahu itulah tasawuf. Itulah tasawuf. Bukan senang nak masuk syurga. Syurga dipenuhi dengan kepayahan, neraka dipenuhi dengan keseronokan. Kalau orang tak nak payahkan diri waktu cuti ni mengaji, dia takkan datang mengaji. Macam mana nak dapat syurga? Nak berada dalam taman-taman syurga, tak mau payahkan bangun malam, tak, macam mana nak dapat syurga? Tak mau payahkan keluarkan harta nak bersedekah, macam mana nak dapat syurga? Tak mau payahkan diri berpuasa, macam mana nak dapat syurga? Nampak tak? Macam mana nak dapat syurga? Syurga dipenuhi dengan kepayahan. Syurga dipenuhi dengan bil makarih, dengan benda-benda yang tidak dipersetujui oleh nafsu. Tetapi neraka dipenuhi dengan sesuatu yang disukai oleh hawa nafsu. Itu neraka. Neraka. Sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, huffat al-jannatu bil makarih wa huffatin nar. Maka dipenuhi syurga itu dengan perkara-perkara yang makarih, sesuatu yang tidak disukai. Imam Abu Talib Al-Makki rahimahullah ta'ala berkata, fala yakunul muridu badala hatta yubaddila bima'ani sifatil rububiyyati sifatil ubudiyah wa akhlaqas syayatin bi awsafil mu'minin wa taba'i'al mahaimi wa taba'i'al bahaimi bi awsafir ruhaniyin minal azkar wal ulum fa indaha yakunu badalan muqarraba. Fala yakunul muridu badalan, tidak akan sampai seorang yang nak berkehendak menjadi wali abdan. Fala yakunul murid, kita ni murid lah. Murid orang yang berkehendak mendapat redha Allah, mereka yang berkehendak mendapatkan keampunan, mereka yang berkehendak mendapatkan rahmat. La yakunul muridu badalan hatta yubaddila, tidak akan jadi wali melainkan ianya menukarkan sifat-sifat rububiyah kepada sifat-sifat ubudiyah. Kalau dalam badan ini masih ada lagi sifat rububiyah, sifat iaitu sifat rububiyah, sifat ketuhanan, sifat Allah, sifat Tuhan, dia guna sifat Tuhan kepada diri dia. Tak boleh. Contoh, iaitu Allah bersifat Al-Ghani, Allah kaya. Bila Allah kaya, Allah tidak berhajat kepada sesuatu.
Kalau dia ada rasa dia kaya, maka dia malaslah beribadat. Dia rasa dia kaya, kaya dengan pahala. Jadi kaya ni sifat Allah. Dia malas nak mengaji. Sebab apa? Sebab dia dah ada sifat kaya. Dia rasa sudah cukup pahala baginya, sudah cukuplah dia layak masuk syurga dengan cara puasa bulan Ramadan sebulan, dengan bersemayang 5 waktu. Itu pun biasa-biasa, dia rasa dia sudah cukup. Kalau orang ada sifat ini, maka dia tak akan jadi orang yang dipilih oleh Allah. Maka kena tukar sifat itu menjadi sifat, iaitu sifat ubudiyah. Apa sifat ubudiyah? Al-faqru, sentiasa fakirkan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, antumul fuqara'u ilallah. Antum, kamu sekalian, fuqara' adalah fakir. Kepada siapa? Ilallah, kepada Allah. Antumul fuqara'u ilallah. Maka kalau kita ada sifat fakir sekali, fakirkan rahmat Allah. Allahu Akbar. Minta supaya Allah rahmati kita. Satu rahmat Allah beri kepada kita, sudah boleh terselamat api neraka. Rabbighfir warhamni warhamni warhamni. Allahu Akbar. Berapa kali kita ulangkan? Bukan setakat sembahyang fardu, dibuat lagi sembahyang sunat, dilakukan lagi sembahyang sunat, dilakukan dan berdoa, Allah marhamni, Allah marhamni. Kena minta rahmat Allah. Fakirkan rahmat Allah. Fakirkan apa? Fakirkan keampunan daripada Allah. Allah maghfirli, Allah maghfirli, dan limpahikanlah juga keampunanmu kepada semua wali walidayya, juga kepada kedua ibu bapaku ya Allah, supaya mereka ini juga diberikan keampunan, mereka ini juga mendapat rahmatmu, mereka ini juga mendapat keredaanmu, kerana ianya melahirkan aku ya Allah, kerana mereka lah yang mendidikku ya Allah, supaya masukkan ke dalam syurga bukan setakat aku dan juga berserta ibu bapaku dan ahli keluargaku ya Allah. Sentiasa begitu, sentiasa. Ini sifat ubudiyah. Buangkan sifat rububiyah. Kita tidak boleh mengambil sifat Allah. Allah bersifat al-kibir, iaitu takabbur. Kita tidak boleh ambil sifat itu. Allah al-izzu azza wa jalla. Qala azza wa jalla. Allah itu aziz, gagah perkasa, mulia, kemegahan. Kita tak boleh rasa kita megah. Kita megah. Kita megah, kita orang Islam. Tapi satu habuk pun tak ada buat apa-apa amalan yang mendampingkan diri kepada Allah. Maka buangkan sifat al-izzu kepada az-zul, iaitu kehinaan, rasa terhinanya kita. Kita dijadikan daripada tanah, iaitu bapa kita Nabi Allah Adam alaihissalam. Kita ini daripada air mani yang hina. Air mani kalau dah keluar tak ada orang nak ambil balik. Air mani memang hina. Sebab itu Allah sebut mimma iddafi, air yang terpancar ini dalam keadaan hina. Dah keluar tak ada orang nak ambil. Tak ada orang nak ambil. Kalau kena dekat badan, dekat apa semua, orang dah jadi. Kena kat kain pun orang dah jadi tak apa selesa. Kerana dia air yang hina. Sedarlah kamu daripada air mani. Kenapa kamu nak rasa hebat, rasa takabur, kamu rasa bahawa syurga itu kamu punya, neraka itu bukan tempat kamu ni. Rasa begitu, tak semayang, tak apa semua, rasa biasa je, tak menutup aurat, tak ada apa pun. Macam mana nak masuk syurga? Sebab apa kamu tak rasa apa? Sebab kamu rasa al-izzu. Cuba datangkan sifat ubudiyah, az-zul, rasa hinanya kita depan Allah yang beri rezeki, Allah yang berikan kita nyawa, Allah berikan kita hidup, Allah berikan kita ni boleh duduk dalam rumah yang tersegang indah, ada kenderaan, ada isteri, ada anak, ada cucu. Allahu Akbar. Nikmat yang tidak terhingga. Tiba-tiba semayang cincai-cincai. Kalau kita zikir pun buat biasa je. Sebab kita adat, itu yang disebutkan tadi, basyariah kena adat. Adat zikir subhanallah, tidak merasakan maha suci Allah, tidak merasakan memuji Allah alhamdulillah, tidak merasakan kebesaran Allah akbar, Allahu akbar.
tidak merasakan dengan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan yang sesembah melainkan Allah, tidak ada yang disembah yang sebenar melainkan Allah, bahawa tidak, bila disembah ini tidak ada yang boleh menyelamatkan kita daripada api neraka, sebab hanya yang kita sembah ini yang boleh menyelamatkan kita daripada api neraka. Bukan setakat kita boleh selamatkan ibu bapa kita, boleh selamatkan anak-anak kita, boleh selamatkan ahli keluarga kita, illallah, melainkan Allah. Maka kita sentiasa menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Peliharalah aku ya Allah, aku sembahmu ya Allah, aku sembahmu ya Allah, aku sembah, aku tunduk, aku rasa hina, aku rasa kerdil. Tidak ada Tuhan yang ku sembah melainkan Engkau. Engkaulah yang boleh menyelamatkan aku. Engkaulah ya Allah yang boleh, yang memberikan rezeki kepadaku, rezeki iman dan taqwa. Kepada Engkaulah aku mohon ya Allah, aku berikan iman yang mantap kepadaku, kepada ibu, kepada anak-anakku, ahli keluargaku. Allahu Akbar. Minta la ilaha illallah. Rasa hina hanya Allah sahaja yang boleh beri petunjuk. Kita dah meninggal dunia, anak-anak yang ditinggalkan kita tak tahu. Tapi dengan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, kita minta, maka Allah pandang bahawa hamba-Ku ini merasakan dirinya seorang yang kerdil, seorang yang hina, mengharapkan daripada-Ku, maka Aku berikan kepadanya. Allah peliharakan anak-anak kita dan cucu kita menjadi hamba-hamba yang saleh. Oleh sebab itu, bagi orang yang berriadah, orang yang mujahadah, mengeluarkan sifat-sifat rububiyah kepada sifat ubudiyah ini, dia kuat berzikir. Dia kuat berzikir. Kenapa? Kerana dia sedar dia adalah hamba yang zalil, hamba yang hina. Allahu Akbar. Yang ketiga, sifat rububiyah ni ada 4 dia sebut oleh Syekh Ibn Athaillah Sakandari dalam kata-kata hikmah yang kita akan jumpa akan datang. Kun bi awsafi rububiyyati muta'alliqan wa bi awsafi ubudiyatika mutahaqqiqa. Ini kata-kata hikmah Syekh Ibn Atha. Jadilah kamu dengan sifat rububiyah itu muta'alliqan, dan sifat-sifat ubudiyah itu sebenar-benar ada pada diri kamu, yaitu sifat al-qudrah. Itu qudrah, sifat Allah. Gagah perkasa semua ini Allah. Apa sifat ubudiyah? Ad-da'fu, lemah. Aku hamba-Mu yang lemah ya Allah, bermunajat kepadamu, sujud kepadamu. Tak ada yang boleh bagi kita boleh gerak tangan melainkan Allah. Makanlah apa-apa ubat pun, Ustaz nak bagi ini makan ini, nak bagi ini makan ini, makan ini, kalau Allah tak izinkan tidak akan boleh melainkan Allah. Qudrah, sifat Allah. Sifat kita ad-da'fu. Al-quwwah, sifat Allah. Sifat kita al-ajzu, kita lemah. Lemah. Sekarang dah lemah dah. Naik tangga pun dah terpaksa pegang. Bangun tidur tak boleh bangun dah macam dulu. Bukan bangun macam zaman budak-budak. Zaman sekarang ni bangun, tunggu dulu, pakat kebas semua, luruskan kaki pelan, pegang pun ni pun nak bangun sikit lagi ni, tenang. Lemah kita. Sedar kamu ialah kamu lemah. Yang gagah perkasa al-quwwah, Allah. Maka buangkan sifat-sifat rububiyah ini, datangkan sifat ubudiyah. Ketika itu buangkan sifat-sifat ini, jadi kamu insya-Allah kamu akan kenal siapa diri kamu. Ini disebut oleh Syekh kita, ukhruj, keluarlah kamu daripada sifat-sifat basyariah tadi. Sifat-sifat basyariah. Sama balik kita. Buangkan sifat iri hati, sombong, ini semua sifat-sifat yang merosakkan diri. Dan sifat-sifat buruk itu akan timbul cabang-cabangnya. Itu saya kata dia akan mewarisi. Pewaris ada diwariskan. Yang berupa permusuhan, kebencian.
Kalau sifat al-hiqdu, dengki, al-hasad, dia akan jadi pemusuhan. Dia hasad ni nak menjatuhkan orang, nak menjanamkan orang, maka berlakulah pemusuhan. Oleh sebab itulah, kalau kita tengok kata-kata Imam Abu Talib Al-Makki rahimahullah ta'ala, Syekh berkatakan, fala yakunul muridu badalan, tidak akan seorang itu menjadi wali yang digantikan oleh Allah. Meninggal wali ini digantikan oleh Allah, wali abdal, mana Allah gantikan daripada kita sekarang ni, Allah gantikan menjadi seorang yang Allah pilih menjadi ketua. Mana Allah pilih kita, sentiasa dipantau dan diberikan petunjuk oleh Allah, sehingga macam mana nak tahu ni, hatta yubaddila akhlaqas syayatin bi awsafil mu'minin, sehingga dia menukarkan akhlak syaitan dengan akhlak orang yang beriman. Kalau selagi mana tak tukar benda ni, dia tidak akan dapat merasakan kenikmatan beribadat kepada Allah. Akhlak-akhlak syaitan ada kat dia, akhlak-akhlak syaitan. Maka kenallah, buangkan sifat-sifat akhlak syaitan. Syaitan mana? Takabur, suka benda maksiat, suka benda-benda yang benda-benda yang menyebabkan membawa kepada dosa dan kemurkaan Allah. Datangkan sifat orang yang beriman. Apa sifat orang beriman? Maka hendaklah kamu kenal, Allah itu alimun, Allah itu mengetahui. Apabila orang beriman ni, dia beriman, sesungguhnya Allah alimun, dia adalah alim. Apa sifat ilmu Allah? Allah tahu kita ni. Tahu dari sudut mana? Tahu zahir batin kita, Allah tahu. Ya'lamu sirra wa akhfa, Allah mengetahui yang tersembunyi, wa akhfa, dan juga khafi. Khafi ini juga tersembunyi. Sir ini dalam hati kita, di dalam tu pun tidak ada orang tahu, malaikat pun tak tahu, melainkan Allah. Oleh sebab itu, dalam ilmu zikir ada yang dinamakan zikir sirri wa akhfa, iaitu zikir khafi. Zikir khafi iaitu zikir yang tidak diketahui oleh orang. Kita seorang-seorang zikir. Sebab apa kita zikir? Allah, 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 Allah. Kenapa zikir senyap-senyap ni? Sebab kita beriman, Allah berfirman, ya'lamu sirra wa akhfa, Allah mengetahui sir. Bila Allah mengetahui yang sir ini, maka kita zikir, iaitu zikir sirri, supaya Allah tengok kita ni, sir kita, hati kita ini berzikir. Tak, kalau hati kita ni ada hasad, Allah pandang hati kita berhasad. Kalau hati kita ni ada suka maksiat, Allah pandang hati kita penuh dengan maksiat. Tapi kalau hati kita ini dengan zikrullah, dengan kalimah Allah, baca Quran, diam-diam pun kita diam tapi baca Quran. Ini diam, nyanyi saja. Macam mana menyanyi? Dah tua-tua bangka nak menyanyi. Tu zaman muda dulu pandai menyanyi, main gambus, itu zaman dulu. Ini dah tua pun pegang gambus. Oh, gambus. Dah lah pakcik, ini zaman dahulu. Zaman seluar bokat, seluar besar bawah, atas kecil. Rambut pun ditutup telinga zaman tu. Zaman rambut tutup telinga. Dia free sempat zaman tu, zaman rambut tutup telinga. Rambut panjang. Ni seluar ni tak kat paha ni sempit, bawah dia kemang. Bawah kemang. Ni zaman main gitar, itu zaman dulu. Zaman sekarang ni penuhikan hati ini supaya dipandang oleh Allah, bukan gambus dalamnya, tetapi dipandang oleh Allah dalam ni ialah zikrullah. Ya'lamus sirra. Ni orang akhlak orang beriman. Apa akhlak orang beriman disebut oleh Imam Aris Muhasibi, iaitu khaifun min zambihi. Dia sentiasa rasa takut tentang dosa yang telah dilakukan. Ni akhlak orang beriman. Dosa yang kita buat ni tercatat di lembaran amalan kita. Sekarang telah dihapuskan ataupun masih lagi tersimpan. Macam orang menguruskan rekod, rekod.
Kita ni kalau duduk pejabat, kaki tangan kerajaan ke apa semua, dia ada rekod. Rekod. Sampai satu hal, rekod kita ni, pengurusan rekod ni hantar ke arkib. Dia tak dihapus terus. Dia tak akan dihapuskan. Ada arkib. Kita telah simpan selama 7 tahun, tak ada orang tuntut. File-file ni kita kemaskinikan, kena hantar ke arkib. Mana? Direkodkan. Tetap ada. Tak ada. Begitulah kita ni, walaupun sudah umur kita 60 tahun, rekod kita masih lagi tersimpan si Allah yang bersifat dengan sifat bersedia, bersifat dengan sifat baqa yang kekal. Rasa-rasa macam mana kalau rekod-rekod yang lampau belum lagi dihapuskan oleh Allah. Jeffrey nak renew rotten, tengok ada pula. Kena dekat mana? Kena dekat Bangi. Kan? Asal dah clear dah. Masih lagi ada rekod lampau. Maka kalau ada rekod lampau ini, kita kena rasa takut. Adakah ianya telah diampun oleh Allah? Ataukah telah mendapatkan afwullah, keampunan Allah? Kalau orang ada rasa begini, ini telah menukarkan akhlak syaitan kepada akhlak orang yang beriman. Dan seterusnya, masrurun biqurbihi, merasa gembira kerana dapat hampir dengan Allah. Ni sekarang dapat mengaji, syukur. Dapat semayang subuh tadi berjemaah, alhamdulillah, sunoh. Minta supaya Allah berilah besok pun dapat kulit semayang lagi subuh, dapat duduk sama-sama mengaji. Nanti semayang zuhur pun dapat sama-sama semayang. Dapat sama Allah gembiranya. Satu nikmat yang tidak terhingga. Karena Allah pilih kita dapat sujud kepada Dia. Sebab kita beribadat. Ini akhlak orang beriman. Akhlak orang beriman. Wa masyghulun bi zikrihi, dan menyibukkan diri ini dengan zikrullah. Zikrullah. Dengan umur yang baki-baki ni, tak ada apa yang dapat kita lakukan. Nak semayang banyak-banyak, lutut pun dah tak apa kuat. Kalau semayang pun banyak-banyak, setakat duduk boleh. Nak berdiri macam orang muda, tak boleh dah. Nak berdiri macam orang muda, dah tak boleh. Nak puasa macam orang muda, baru puasa 3 hari, dah lah sembelit pula. Jadi sembelit. Sebab air kurang. Dah air kurang, masalah air kencing pula. Doktor kata, pakcik air kencing kotor. Dah kencing kotor pula. Kena minum air banyak. Nak minum air banyak macam mana doktor? Saya puasa. Pakcik jangan puasa sangat nanti. Jaga juga kesihatan. Puasa ni puasa sunat. Kesihatan kena jaga. Udahlah puasa celut, dah tak boleh dah sangat. Apa yang ada? Masyghulun bi zikri. Maka Allah berikan lagi, kamu sibukkan dengan berzikir, menyebut namaku. Sama ada kamu sihat, sama ada kamu ada uduk, sama ada kamu sakit, kamu boleh berzikir denganku. Ala bi zikrni wala zikrullahi akbar. Dulu kalau kita dengar orang baca khutbah, penghujung dia mesti ada tu. Khutbah Jumaat dulu, penghujung dia wala zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wala zikrullahi akbar. Ketahuilah bahawa zikrullah itu ialah terlebih besar. Terlebih besar dari sudut mana? Iaitu kita tak ada uduk, boleh berzikir. Kalau nak semayang kena ada uduk. Orang sakit boleh zikir. Orang sihat boleh zikir. Orang duduk boleh zikir. Orang berjalan boleh zikir. Nampak? Wala zikrullah. Wala zikrullah ya akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan Allah amat mengetahui atas apa yang telah kamu lakukan. Nampak ni? Wala zikrullah ya akbar. Wala zikrullah ya akbar. Iaitu oleh sebab itu akbar. Akbar min kulli halat. Daripada apa keadaan pun. Ini orang yang beriman. Lagi musyfiqun, iaitu sentiasa ada belas kasihan. Belas kasihan dengan hamba-hamba Allah. Kita ada belas kasihan. Kita seorang bapa belas kasihan kepada, ada belas kasihan. Kita anak belas kasihan dengan ibu bapa kita. Apa yang kita lakukan sekarang ni untuk ibu bapa kita yang sudah meninggal dunia?
Apa yang kita lakukan? Apa belas kasihan? Adakah hari raya sahaja nak pergi ziarah? Itu pun ada ustaz kata tak boleh ziarah hari raya. Hari raya nak raya, bukan dia ziarah kubur. Kita tanya ustaz tu, bila ziarah kubur bapak kamu? Tanya dia. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh ziarah kubur. Tiba ustaz ni kata hari lain bila ziarah, kita tanya ustaz tu, hidup tak bapak? Ustaz, bapak hidup pergi? Dah meninggal. Kalau bapak dia ada, Datuk dia meninggal. Bila pergi ziarah kubur? Kata pandai pula cakap, hari raya jangan ziarah, hari lain. Berapa kali ustaz pergi ziarah kubur? Nak pergi tanya dia. Maka ibu bapa kita ni, Allah bagi kubur yang sentiasa diziarahi, ianya sentiasa mendapat rahmat. Sebab orang tolong doakan dia. Orang yang ditanam di Baqi' Gharqad, hari-hari orang ziarah lepas subuh, Assalamualaikum, Assalamualaikum ahlad diyar. Sejahtera ke atas kamu wahai penghuni kampung ini. Hari-hari ada orang doa. Berapa orang pengunjung? Ramai pengunjung. Contoh lagi, di Ma'alla, hari-hari ada orang pengunjung. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, hari-hari orang ziarah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini petanda bahawa adalah ahli syurga. Kita ni kubur tak ada orang ziarah, tak ada orang tolong doa. Hari raya pun orang tak nak datang. Semua ustaz ni kata bid'ah, maka kubur tak ada orang yang tolong doakan dan tak ada orang beri salam ke atas mereka. Nampak ada? Salam mereka itu memberi manfaat. Oh, tidak usah beri salam. Itu sebab kalau kita dapat meninggal dunia di Mekah dan ditanam di Ma'allah, alhamdulillah. Tiap-tiap hari ada orang ziarah. Tak masuk hari-hari Rabu contohnya, orang datang ataupun orang tepi-tepi pun orang bagi Assalamualaikum ahlad diyar. Nampak ni? Allah, hari ada orang. Begitu juga Baqi' Gharqad. Besar manfaatnya. Kalau seorang alim meninggal dunia di tempat yang biasa diberi salam, itu petanda dia wali Allah. Itu petanda wali Allah. Contohnya kubur-kubur wali, ada je orang ziarah kan? Orang ziarah. Tak mana-mana negara datang, Assalamualaikum ya ahlal diyar. Hari-hari beri salam. Itu petanda Allah meredainya, kerana hari-hari ada orang tolong doakan dia. Tiba ustaz ni kata jangan ziarah kubur. Adik-beradik pun tak nak ziarah. Sebab dia kata, ada ustaz tu kata ziarah kubur. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, pergilah ziarah kubur kerana mengingatkan bagaimana keadaan orang dalam kubur tu, kita apa persediaan kita, bagaimana pula kita ni, hari-hari kubur cakap kat kita, hari-hari kamu pijak atas aku, kamu makan rezeki Allah, kamu pijak belakang aku, kamu buat maksiat, kau jaga, masuk dalam, kau hempit terus. Kubur ni. Kubur kata, buat-buatlah kau. Hari-hari 5 kali dia beritahu. Masuk dia hempit terus. Adakah kita nak kena hempit? Tak. Maka ini cik. Sekarang pun kita tak ziarah. Bila nak ziarah? Bapa kita tu dia sentiasa pandang. Dia tahu. Kalau tak tahu takkan beri salam. Ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Ustaz zaman sekarang ni macam-macam jenis ustaz. Macam-macam jenis ustaz. Dia tak tahu hikmah kenapa diziarah itu. Sekurang-kurang pada hari raya, ramai orang ziarah, lebih kurang kalau satu kampung tu ada 80 orang, 80 orang baca Assalamualaikum ahlad diyar, Assalamualaikum, Allah dengar, Allah bagi sejahtera hari itu. Kalau hari itu ada 4 orang, yang 4 orang aja lah. Sebab 76 orang lagi terpengaruh ustaz YouTube. Terpengaruh ustaz YouTube. Ustaz tu sendiri pun tak ziarah. Dia pun tak sayang pada ibu bapa dia. Sayang. Dia pun tidak beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya ziarah. Hatta Rasulullah pun nak ziarah kubur ibu bapanya, tapi tidak diizinkan oleh Allah. Allahu akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dan seterusnya lagi kita ni. Dan dari sifat-sifat buruk ini akan timbul cabang-cabang yang berupa permusuhan, kebencian
merendahkan terhadap orang kaya, menghina orang miskin, bermuka-muka, sempit dada, hilang kepercayaan terhadap sempit dada ni, tidak salamatus sadri, tidak berlapang dada. Ini panjang pembahasannya. Kejam, tidak malu dan sebagainya. Ini insya-Allah kita sambung akan datang. Semua akan datang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kata al-Imam As-Sayuti rahimahullah taala, syurita lil maghfirah arba'atu syurut. Disyaratkan bagi mendapat keampunan daripada Allah ini mesti ada 4. Kalau kita nak dapat keampunan pada Allah, bersihkan sifat-sifat basyariah ni dengan cara kita minta ampun kepada Allah, mestilah memenuhi 4 syarat. Yang pertama iaitu at-taubah, sentiasa bertaubat kepada Allah. Yang kedua wal iman, iman, sentiasa beriman kepada Allah. Jangan pagi beriman, petang jadi kafir. Itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subuh ni macam wali Allah, sekarang tengah hari sampai petang macam orang kafir. Pagi beriman, petang kafir. Itu sebutlah hadis. Jangan jadi begitu. Minta iman berterusan. Wal amalus salih, dan juga amal salih yang ketiga. Amal ni amal yang baik di sisi Allah. Nama pun salih-salih ni ialah orang yang baik. Nama salih. Jangan panggil mak salih seolah-olah kita kata orang putih tu baik. Saya tak nak sebut mak salih, sebab salih-salih ni baik. Kecuali dia beriman. Orang putih kata. Kebetulan dia putih, jadi sebut orang putih. Orang Inggeris sebab Umar Saleh, mak Saleh, mak Saleh adalah kalimah yang terbaik. Seolah-olah yang baiknya orang putih, yang tak baiknya orang Melayu. Oh, jahat. Tu orang Saleh, mak Saleh tu, mak Saleh nampak Melayu terus. Walih tidak, dan juga mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini kita akan huraikan datang menerusi kitab kita, iaitu litakuna nidaan haqqi mujiban, sentiasa mengikut apa yang telah diserukan oleh Allah, yang diserukan oleh Allah. Jadi panjang lagi huraian ni. Apa yang maksud litakuna? Selepas kita 4 perkara ni kita lakukan, insya-Allah ianya akan mendapat keampunan daripada Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, wa inni laghaffarun, sesungguhnya aku maha pengampun, liman taba, bagi orang yang bertaubat. Nama syarat pertama. Wa amana, dan sentiasa beriman. Wa amila salihan, dan beramal dengan amal salih. Summahtada, semua sentiasa mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. 4 perkara ni Allah sebut dalam surah Taha ayat 82. Ini prasyarat untuk mendapat keampunan Allah. Selepas 4 ini, kalau kamu keluarkan sifat-sifat basyariah, barulah litakuna nidail haqqi mujiban. Itu belum lagi kita hurai. InsyaAllah kita sambung akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala golongkan kita di kalangan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Malam ni kat mana? Sini. Cikgu, malam sini. Sini. Insya-Allah malam ni di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات
وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma la ta'khuzna ala ghirrah. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon rahmat-Mu ya Allah, jangan Kau cabutkan nyawa kami dalam keadaan mengejut. Ya Allah, ya Tuhan kami, cabutlah nyawa kami dalam keadaan kami bersedia menyebut kalimah la ilaha illallah. Allahumma la ta'khuzna ala ghirrah waj'al akhira kalamina minad dunya 'inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah. Ahina 'alaiha ya hayyu, hidupkanlah kami di atas kalimah la ilaha illallah, wa amitna 'alaiha ya mumit. Ya Allah, matikanlah kami di atas kalimah la ilaha illallah, wa ba'ats 'alaiha min quburina ya ba'its. Ya Allah, bangkitkanlah kami daripada kubur kami dengan kalimah la ilaha illallah, wanfa'na warfa'na biha. Ya Allah, ya Tuhan kami, manfaatkanlah kalimah la ilaha illallah pada hari yang tidak ada boleh memberi manfaat harta dan anak pinak, melainkan bertemu denganmu ya Allah dengan hati yang sempurna. Wanfa'na warfa'na biha yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.